Semua rutin kita, tabiat kita dan cara kita melakukan pelbagai perkara perlu diubah dan disesuaikan dengan normal baru. Ekoran penularan COVID-19 dan juga pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini. Kini walaupun PKP sudah dilonggarkan dan anda lebih bebas bergerak, setengah perkara yang kita lakukan tidak boleh sama lagi. Kita tak lagi boleh berkumpul ramai-ramai, tak lagi boleh berapat-rapat dan bersesak dengan orang ramai yang kita tidak kenali di tempat-tempat awam, dan malah dengan orang yang kita kenal sekalipun kita tidak lagi digalakkan bersalaman dan sebagainya. Begitu juga dengan syarikat dan perniagaan. Mereka juga perlu menyesuaikan diri dengan pelbagai SOP dan cara kerja baru yang pada mulanya mungkin menjejaskan prestasi perniagaan mereka. Sebelum ini kami menemu bual ramai wakil dari pelbagai syarikat dari pelbagai industri. Tetapi normal baru yang terbesar tidak dialami oleh syarikat atau perniagaan, tetapi oleh manusia biasa. Bagi bekas pesakit COVID-19 yang pernah melalui pengalaman dijangkiti dan kemudian kehilangan pula orang tersayang akibat wabak ini, kehidupan mereka berubah selama-lamanya. Bagi mereka, kehidupan perlu diteruskan. Dan kehidupan mereka selepas ini dengan normal baru mereka pasca dijangkiti COVID-19 dan kehilangan insan tercinta jauh lebih berbeza daripada normal baru yang saya ataupun anda mungkin lalui. Saya mahu bercakap sekarang untuk episod ini dengan seorang bekas pesakit COVID-19 dan juga seorang individu yang kehilangan suaminya akibat wabak itu, saudari Aiza Syafinas Shahak. Assalamualaikum Aiza, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik, alhamdulillah. Aiza seorang bekas pesakit COVID-19 dan juga kehilangan suami kepada wabak ini. Sudah tentu pengalaman sebegitu mengubah hidup seseorang selama-lamanya. Apa normal baru bagi Aiza pasca pengalaman ini sekarang ini? Okey, sebenarnya adalah satu tamparan hebat untuk saya. Sebab selama ni kita tak pernah terfikir untuk mengalami situasi macam ni, yang saya kehilangan orang yang paling saya sayang, orang yang paling rapat dengan saya, iaitu suami, yang memang saya rasa satu kehilangan yang amat besar untuk saya dan keluarga. Saya melangsungkan perkahwinan pada 16 Januari tahun 2010. Setelah saya bertunang selama setahun, jadi yang menemukan kami berdua ni adalah seorang sepupu saya, sepupu yang merupakan satu pejabat lah, satu ofis, rakan ofis dengan arwah. Jadi arwah suami ni dapatkan nombor telefon. Ketika tu saya berada di Johor dan arwah ketika tu berada di Sungai Buloh. Jadi detik perkenalan tu pada awalnya tu bermula sebagai seorang sahabat biasa, kemudian melihat kesungguhannya dan dia mempelawa saya datang untuk berhari raya. Ketika tu berhari raya di rumah dia. Untuk hari yang pertama datang ke rumah, beliau terus mengatakan pada ibu dan ayahnya, ketika tu ayah dia masih ada lagi. Dia kata, Abah, ni saya bawa seorang kawan saya nak kenal dia lebih rapat dan insyaAllah kalau ada jodoh nak melamar dia sebagai seorang isteri. Masa tu memang hari pertama lah, hari pertama jumpa kenal dia kan. Saya rasa macam saya juga selepas arwah suami meninggal 4 hari, saya juga dimasukkan ke hospital dan dijangkiti COVID. Jadi saya rasa macam dunia saya berubah dan segala-galanya memang tak pernah saya bayangkan sebelum ni. Bila saya sendiri duduk dekat hospital, saya mengalami tekanan emosi sebenarnya. Bila kita mengetahui COVID ni tak ada ubat, saya rasa macam sangat depres dan bila saya berfikir saya perlu teruskan kehidupan, move on, sebab memang amanah suami untuk sebelum dia meninggal tu dia ada pesan kat saya, jaga diri baik-baik.
Aizah juga ada menyebut bagi bekas pesakit COVID-19, ramai yang ada normal baru apabila mereka bergaul semula dengan masyarakat selepas ini, malah bukan saja masyarakat tetapi ahli keluarga sendiri. Apa maksud Aizah di sini? Okey, pada asalnya bila saya masuk ke hospital, saya disahkan positif COVID. Saya merasakan insan dekat luar sana mengecam hidup saya. Saya rasa seolah-olah COVID ni lebih dahsyat daripada sakit AIDS. Saya merasakan satu stigma ketakutan untuk berjumpa dengan masyarakat. Kalau boleh saya tak nak jumpa dengan orang luar dan saya tak nak berhadapan dengan orang luar sebab saya rasa saya tak nak orang lain akan mengalami derita yang saya rasa. Saya dah kehilangan suami, saya tak nak orang lain lebih ramai. Setiap kali saya melihat sidang media daripada Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan, Datuk Dr. Noh Hisham, saya akan melihat kematian, jumlah kematian berapa. Jadi saya akan merasakan jadi takut stigma tu. Lepas tu saya lebih berhati-hati. Contohnya bila nak keluar ke mana-mana, saya akan bawa sanitizer. Lepas tu saya tak akan keluar rumah tanpa urusan yang penting. Saya rasa seolah-olah macam virus tu masih ada di mana-mana walaupun telah disahkan bebas COVID, tapi saya merasakan yang kita masih belum selamat untuk keluar ke mana-mana dan untuk pergi mana-mana. Dan bila jumpa orang, saya akan jauh dan saya akan buat tangan macam ni, saya minta maaf, saya tak dapat salam apa-apa. Saya mula untuk belajar gunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet dan juga macam online punya cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Sebab sahabat-sahabat saya kata kalau boleh nak peluk saya, dia nak bagi semangat kat saya, tapi saya yang tak boleh nak jumpa orang. Saya rasa macam saya takut orang akan merasai derita yang saya rasa. Bila saya dekat hospital, bila saya tengok ada pesakit yang masuk ICU, ada pesakit yang mengalami gejala yang serius, saya merasakan seolah-olah esok saya akan mati. COVID telah memisahkan dunia saya dengan dunia luar dan telah memisahkan saya dengan keluarga dan suami. Benda tu sangat pedih tau untuk saya lalui, perit untuk saya rasa. Tapi saya perlu teruskan semangat dan kehidupan sebab saya masih ada keluarga yang untuk memberikan saya semangat dan saya perlu juga move on. Setiap hari saya muhasabah diri, saya katakan pada diri, ya Allah, kalau ini ujian Allah untuk meningkatkan hidup saya dan untuk menaikkan darjat saya terima dengan redha, sabar, cekal dan tabah. Jadi saya juga harap pada masyarakat di luar, kalau sekiranya anda berhadapan dengan pesakit COVID, mohon jangan kecam kami, mohon kalau boleh bagikan kata-kata semangat, teruskan untuk bersahabat. Dan kerana COVID ni bukan kami yang minta. Kita bercakap berkenaan dengan normal baru, meneruskan kehidupan selepas ini, walaupun selepas hujan yang getir, kita tidak hilang motivasi untuk teruskan kehidupan dengan apa yang kita ada. Ramai orang selepas pengalaman pahit yang mereka lalui, mereka berubah menjadi insan yang berbeza dari segi yang lebih baik. Mungkin ada orang yang pernah melalui pengalaman yang getir, didera secara seksual, mungkin selepas itu mereka menjadi aktivis untuk menentang pencabulan seksual. Itu satu contoh. Bagi Aizah ada versinya sendiri kerana Aizah mulai sekarang ini selepas dijangkiti COVID-19 dan pulih menjadi individu yang memainkan peranan penting untuk membantu orang-orang lain yang masih lagi bergelut dengan wabak ini, untuk membantu mereka yang sudah pulih dan masih lagi trauma. Cuba ceritakan mengenai peranan baru Aizah selepas dijangkiti wabak ini menjadi seolah-olah pembela dan penjaga hak bekas ataupun pesakit COVID-19 yang lain sekarang ini. Okey, ketika saya di hospital dan juga di pusat kuarantin, saya juga dihubungi oleh balu-balu COVID yang lain untuk sama-sama memberikan semangat dan motivasi diri yang mana kami merasai erti kehilangan tersebut. Dan insya-Allah kalau ada rezeki saya akan mendermakan plasma darah saya yang saya telah disahkan negatif COVID. Saya akan pergi ke pusat tabung negara untuk melihat darah saya adakah sesuai untuk saya dermakan kepada pesakit-pesakit COVID yang masih berada di ward ICU. Dan insya-Allah saya akan memberikan semangat, sokongan, moral dan motivasi kepada pesakit-pesakit dan juga sebenarnya waris COVID. Sebab sebenarnya bukan pesakit saja yang alami trauma, tapi waris-waris juga.
Sebab apa? Kami telah terpisah dunia. Bila kami duduk di hospital, tak dapat nak jumpa sesiapa. Malah kami setiap hari melihat frontliner, nurse, jururawat semua dan juga doktor-doktor memakai baju PPE. Satu perkara yang saya rasakan sebelum ni sangat pelik bila kita datang hospital. Tapi inilah yang terjadi pada kita zaman tahun 2020 ni. Satu benda yang kita kena terima dan kita kena faham, memang COVID ini memang sangat virus yang sangat bahaya. Dan berada di mana-mana, kita tak nampak musuh ni, kita sekarang sedang berjihad untuk negara kita. Okay, Aiza, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali dengan Aiza Shafinaz Shahak, bekas pesakit COVID-19 dan juga seorang yang kehilangan suami akibat wabak itu. Cerita normal baru kembali selepas ini. Melalui pengalaman dijangkiti COVID-19 cukup perit. Tetapi apa yang lebih teruk adalah kehilangan suami yang tercinta kepada wabak itu pada masa yang sama. Aiza Shafinaz Shahak masih mengingati detik arwah suaminya meninggalkannya buat selama-lamanya. Selepas dimasukkan ke dalam ward pada 18 Mac lalu, suami Aiza, Inspektor Muhammad Fairuz Sabrun, dikesan positif COVID-19 pada hari berikutnya. Ekoran keadaannya yang semakin kritikal, dia diletakkan di bawah koma pada 20 Mac 2020. Sebelum dikomakan tu, dia ada buat video call kat saya. Dia kata kalau ada jodoh, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Tapi kalau dia tak ada jodoh, kita akan jumpa kat syurga. Tolong jaga diri, jangan tak makan. Dia minta saya balik pada rumah mak ayah saya. Dia minta maaf sebab dia akan berjuang untuk melawan sakit ni. Dia dah reda, dia dah hadapi dengan sabar. InsyaAllah dia kata kita akan jumpa lagi lepas ni. Jadi saya menaruh harapan yang sebenarnya dia akan sembuh. Tetapi Allahyarham disahkan meninggal dunia 6 hari kemudian. Hari ini, Aiza masih menyimbang pelbagai kenangan manis dengan arwah suaminya itu sepanjang 10 tahun perkahwinan mereka. Ini termasuk detik sewaktu arwah perlu memilih antara nyawanya sendiri dengan nyawa anak yang berada di dalam kandungan. Selepas 26 minggu hamil pada 2011, Aiza mengalami masalah dengan kandungannya sehingga keguguran. Bila doktor cakap, awak nak pilih isteri atau nak pilih anak? Suami saya kata, tak apalah, saya pilih isteri saya. Saya perlukan dia untuk hidup. Jadi tak dapatlah saya bayangkan ketika tu. Allahyarham, suami saya jaga saya kat hospital selama 2 minggu dekat Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, yang saya mengalami bayi dalam kandungan tu telah meninggal dunia. Jadi Allahyarham, suami saya menjaga saya dengan baik ketika tu, dan belum ada rezeki sampai sekarang untuk dapatkan zuriat. Tapi saya bersyukur walaupun saya dengan arwah tidak dikurniakan zuriat, tapi anak tunggu dekat syurga nanti, insyaAllah. Saya berdoa semoga suami saya sekarang sedang berjumpa dengan anak kami kat sana. Walaupun terkilan tidak dapat menjaga Allahyarham kerana tidak boleh bertemu ekoran takut COVID-19 boleh merebak, Aiza kini tekad untuk meneruskan legasi suaminya pada masa hadapan. Dan legasinya unik, perniagaan makanan yang diilhamkan oleh arwah suaminya sendiri. Aiza berkongsikan kisah beliau dengan cerita normal baru dan mesej beliau bahawa mereka yang kehilangan orang tersayang akibat COVID-19 tidak harus bermurung dan perlu meneruskan kehidupan dengan normal baru, semangat baru. Aiza perlu berdikari dan meneruskan hidup untuk masa depan. Dan dikabarkan Aiza juga kekini aktif terlibat dalam perniagaan seperti yang kita lihat di belakang itu untuk meneruskan kehidupan selepas kehilangan suami. Boleh Aiza ceritakan perniagaan Aiza?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Perniagaan yang sedang saya usahakan ni adalah daripada minat saya dengan arwah suami, yang mana arwah suami memang tidak membenarkan saya makan gaji. Jadi arwah suami cakap kalau boleh dia kata jadikanlah bidang perniagaan sebagai satu mata pencarian. Dan juga sebenarnya sunnah Rasulullah 9/10 rezeki kita adalah daripada bidang perniagaan. Jadi inilah kedai kecil-kecilan saya yang bertapak di Setapak Jaya, yang juga saya merasakan ini adalah hasil cinta saya dengan arwah suami yang saya perlu teruskan kehidupan untuk saya lalui dengan sabar, tabah dan kerana cinta yang mendalam dalam bidang makanan yang produk-produk cookies ni adalah daripada perusahaan ibu saya, hasil tangan ibu saya dan orang-orang kampung yang saya pasarkan di Kuala Lumpur dan mendapat sokongan daripada partner saya dan juga master leader. Master Leader ni adalah satu program yang mana kita membantu ibu-ibu tunggal untuk memasarkan produk kuih raya secara online marketing. Jadi kami juga turut menyediakan platform untuk coaching ramai ibu-ibu yang ingin mendapatkan menjana pendapatan dari rumah. Jadi inilah hasil yang saya rasakan adalah jiwa saya dalam produk makanan dan juga bidang perniagaan yang harus saya kekalkan untuk saya mendapatkan sebenarnya kekuatan dan semangat. Bila saya terlalu bersedih atas kehilangan suami, bila saya datang kedai, saya rasa ada satu kehidupan baru dan juga ada satu semangat untuk saya teruskan melangkah dan saya perlu berdikari selepas ni untuk saya menjalankan perniagaan bersama teman-teman dan sahabat-sahabat yang sudi untuk menyokong perniagaan saya yang kecil-kecilan ni. Apa yang Aizah mahu katakan kepada bekas pesakit COVID-19 ataupun mereka yang kehilangan orang yang tersayang, khasnya orang tersayang yang melibatkan mungkin mata pencarian mereka terjejas, mungkin golongan isteri, golongan ibu ataupun lain-lain. Apa nasihat Aizah kepada mereka untuk terus meneruskan hidup dan juga berdikari untuk terus berjaya selepas ini? Okay, sebenarnya dari hati ke hati, saya sebenarnya bersimpati juga kepada rakan-rakan pejuang COVID, pesakit COVID yang mana suami ataupun ayah ataupun keluarga mereka yang meninggal dunia dan hilang mata pencarian. Jadi saya juga turut merasai erti itu. Saya hilang tempat mengadu, saya hilang tempat untuk memberi nasihat kepada saya. Memang satu perkara yang sangat pilu, sedih dan kalau boleh kita memang tak nak hilang orang tersayang, tapi apakah daya, Allah lebih menyayanginya, kita perlu reda. Dan saya berpesan kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu yang di luar sana yang kehilangan suami akibat pandemik COVID ini, kalau boleh teruskan semangat, berusahalah selagi kita mampu dan berdaya. InsyaAllah kita mohon doa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan rezeki, umur yang panjang untuk menyara dan menjaga anak-anak. Walaupun hilang mata pencarian, tapi teruskan semangat. InsyaAllah jadikan perniagaan satu jiwa dan semangat walaupun kita bermula dari rumah. Ramai sahabat-sahabat yang balu COVID menghubungi saya mengatakan perkara yang sama. Ramai suri rumah yang mereka sebelum ni bergantung kepada suami. Jadi saya pun memberikan semangatlah, galakkan kalau boleh kita bekerjasama untuk saling membantu. Sebab apa yang mereka rasa derita tu adalah turut saya rasai. Jadi kalau boleh kita bekerjasama untuk memajukan diri sendiri di masa akan datang. InsyaAllah saya sedia untuk berkongsi dengan balu-balu COVID yang lain sekiranya mahu menjana pendapatan dan mahu terlibat dengan kerjasama dengan saya. Sebab saya adalah usahawan di bawah bimbingan INSCAN, Institut Keusahawanan Negara, dan juga di bawah bimbingan Jabatan Pertanian dan MARA Wilayah Persekutuan. Jadi saya mengucapkan terima kasih jugalah kepada seluruh agensi kerajaan yang membantu saya dalam bidang perniagaan saya walaupun saya bermula dari kecil-kecilan. Sehingga hari ini Alhamdulillah dapat menjana sedikit pendapatan dan juga sebenarnya saya merasakan saya ingin mewujudkan satu tabung COVID. Saya ingin hasil pendapatan perniagaan rakan-rakan saya dan juga saya dimasukkan dalam tabung COVID membantu balu-balu COVID yang lain. Sebab saya rasakan satu
tanggungjawab sebenarnya, tanggungjawab saya untuk membantu sahabat-sahabat balu COVID yang lain untuk meneruskan kehidupan. Meneruskan kehidupan itu dengan normal baru adalah apa yang semua orang sedang lalui sekarang. Tetapi Aizah tentu jauh lebih besar, jauh lebih signifikan kerana kehidupan jauh lebih berbeza berdasarkan pengalaman yang telah pun dilalui. Kini Aizah, ramai orang merasakan Ramadan dan Aidilfitri tahun ini cacat sedikit kerana mereka tak boleh balik kampung, tak boleh sambut dengan ahli keluarga. Tapi Aizah telah kehilangan jauh lebih banyak daripada sekadar tak boleh balik kampung saja. Bagaimana di sebalik semua cabaran ini, Aizah menjadikan Ramadan dan Aidilfitri lebih positif? Kerana ini adalah nasihat dan pengajaran yang penting untuk semua orang di luar sana. Aizah. Ketika saya di dalam hospital, ramai sahabat-sahabat saya mengatakan dia bosan, jemu, duduk dalam rumah. Tapi saya katakan pada mereka, apalah saya rasa, artinya saya duduk di hospital setiap hari berdepan dengan kematian dan saya akan tanya doktor, adakah saya ada harapan untuk hidup pada esok hari? Saya hanya dibenarkan untuk turun ke katil dan melalui 10 langkah sahaja daripada katil ke bilik air. Jadi bayangkan betapa saya lebih rasa erti bosan dan jemu tu. Jadi saya berkongsi dengan sahabat-sahabat kat luar sana, memang Ramadan kali ini pada tahun 2020 adalah satu Ramadan dan Syawal yang sangat berbeza daripada sebelum ni. Kita tidak boleh berkunjung dan balik ke kampung merentas negeri. Jadi kita perlu lalui dengan sabar, tabah, reda kerana ini adalah kita berjuang demi kita sayangkan negara kita. Kalau kita cintakan negara, kita sanggup berkorban untuk kesihatan kita. Bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kita dan keluarga. Kita tak nak mak ayah di kampung merasai derita COVID. Mereka sudah lanjut usia untuk merasai derita duduk dekat hospital. Kalau boleh, kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan di luar sana, tolonglah berdisiplin dan patuhi arahan PKP kerana kerajaan Malaysia telah memberikan SOP-SOP yang tertentu untuk kita berkunjung ke rumah jiran yang terdekat tidak melebihi 20 orang dan juga amalkan penjarakan sosial, gunakan sanitizer, kerap membasuh tangan. Setiap hari kita akan diberikan nasihat yang begitu. Itu adalah norma baru dalam kehidupan kita. Belajar untuk menghadapi segala cabaran dengan sabar, tabah, sebab kitalah yang menentukan negara kita akan lenyap daripada bebas ni. Sekiranya kita mampu untuk mengubah segala kita punya kehidupan, maka kita juga akan menang dan insya-Allah kita berdoa supaya virus ini akan lenyap di muka bumi ni dan kita akan melalui proses-proses norma baru ni dengan yang baik dan penuh berdisiplin sebagai rakyat Malaysia yang kita sayangkan negara kita. Terima kasih Aizah Syafinas Shahak. Kami doakan agar kehidupan Aizah selepas ini akan terus baik dan juga positif. Kami doakan perniagaan itu akan terus berjaya supaya Aizah selepas ini meneruskan kehidupan dengan normal baru dan kehidupan Aizah akan terus bahagia dan terus berjaya dan pengalaman itu akan mematangkan Aizah menjadi seorang manusia dan insan yang lebih baik. Dan kami juga doakan agar roh Allahyarham Inspektor Muhammad Fairuz Sabrun, suami kepada Puan Aizah, dicucuri rahmat. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum Puan Aizah. Baru kita akhiri di sini sahaja. Selepas ini lebih banyak lagi kupasan yang kami akan lakukan berkenaan dengan pelbagai industri, pelbagai sektor, pelbagai individu, kisah mereka, bagaimana mereka melalui normal baru kerana kehidupan mereka selepas ini tidak lagi akan sama. Kehidupan kita semua, tapi semangat untuk kita meneruskan kehidupan itu adalah yang penting. Bagaimana kita ingin meneruskan, adakah kita ingin membiarkan penularan COVID-19 ataupun normal baru ini membebankan hidup kita, atau adakah kita bukan saja mahu mengalahkan wabak ini di hospital, tapi mengalahkan wabak ini daripada terus menjejaskan hidup kita tanpa kita boleh memaksimumkan hidup kita dengan normal baru. Itu sahaja untuk cerita normal baru. Terima kasih kerana menonton. Saya Luqman Haris. Assalamualaikum. Salam hormat. Kita jumpa lagi.